Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Izzatul Asmah dan juga rakan sekumpulan yang lain iaitu Siti Rafidah, Nurul Nadira Hanani, Mizan Kamalia, Nurin Safia Hanim akan membentangkan bidang ulum Al-Quran yang bertajuk Nuzul Al-Quran. Dalam bab ini, kami akan menerangkan tentang pengertian dari segi bahasa dan juga istilah, cara-cara penurunan Al-Quran, peringkat nuzul Al-Quran, kepentingan penurunan secara berperingkat dan akhir sekali, usaha yang dapat dilakukan bagi menjadikan nuzul Al-Quran sebagai sebuah panduan. Pengertian An-Nuzul dari segi bahasa dan segi istilah. Pengertian An-Nuzul dari segi bahasa adalah penurunan atau perpindahan sesuatu dari atas ke bawah. Dari segi istilah pula, penurunan Al-Quran daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke Lut Mahfuz, seterusnya ke Baitul Izzah di langit dunia. Penurunan kedua-dua peringkat ini adalah secara sekaligus. Seterusnya, Baitul Izzah di langit dunia ke dalam dada Rasulullah SAW, penurunannya secara beransur-ansur melalui perantaraan Malaikat Jibril. Seterusnya, cara penurunan Al-Quran. Yang pertama, nuzul jumlatan wahidatan iaitu sekaligus. Al-Quran turun secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah iaitu langit dunia. Kemudian, nuzul munajjaman iaitu beransur-ansur. Al-Quran turun secara beransur-ansur dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril. Peringkat-peringkat penurunan Al-Quran terbahagi kepada 3 iaitu peringkat pertama, kedua dan juga ketiga. Pada peringkat pertama, Al-Quran diturunkan daripada Allah SWT ke Lauh Mahfuz. Perkara ini dijelaskan dalam surah Al-Buruj ayat ke-21 dan juga 22. Artinya, bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya, yang terpelihara sebaik-baiknya dalam Lauh Mahfuz. Manakala pada peringkat kedua pula, Al-Quran yang berada di Lauh Mahfuz itu diturunkan pula ke Baitul Izzah, dan Baitul Izzah ini kedudukannya adalah di langit dunia. Penurunan Al-Quran ketika ini adalah secara sekaligus. Perkara ini juga turut dijelaskan dalam firman Allah, iaitu surah Al-Qad ayat yang pertama. Bermaksud, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qad. Pada peringkat yang terakhir pula, iaitu peringkat yang ketiga, Al-Quran yang berada di Baitul Izzah tadi diturunkan ke dalam dada Nabi Muhammad SAW. Penurunan Al-Quran pada peringkat ini diturunkan secara beransur-ansur dan berlangsung selama 23 tahun. Pendapat ini disokong oleh dalil daripada surah Al-Isra ayat ke-106. Dan artinya, dan kami bahagi-bahagikan Al-Quran itu supaya engkau membacakannya kepada manusia dengan lembut dan tenang, dan kami turunkannya secara beransur-ansur. Seterusnya, kepentingan nuzul Al-Quran secara berperingkat-peringkat dan beransur-ansur. Yang pertama, memudahkan para sahabat menghafaz dan mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, menguat dan meneguhkan hati Rasulullah sehingga Rasulullah dapat menyelesaikan permasalahan yang menimpa masyarakat umat Islam dengan pantas. Yang ketiga, bukti bahawa Al-Quran diturunkan oleh Allah, bukan pertuturan Rasulullah semata-mata. Dan akhir sekali, hukum-hukum lebih mudah difahami dan dilaksanakan agar manusia tidak terbeban dalam melaksanakan perintah Allah. Akhir sekali, antara usaha dan tindakan untuk kita menjadikan nuzul Quran sebagai panduan untuk memahami kandungan Al-Quran ialah yang pertama, dari segi individu, seseorang itu perlulah memahami dan menghayati peristiwa penurunan Al-Quran, terutamanya pada bulan Ramadan kerana Al-Quran diturunkan pada bulan tersebut. Selain itu, seseorang individu perlulah membaca buku-buku ilmiah dan mentadbir ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan nuzul Quran agar dapat menambah ilmu berkaitan dengan kitab suci Allah. Yang kedua, dari segi masyarakat pula ialah
mengadakan program ceramah perdana di masjid-masjid dan surau-surau yang membincangkan topik nuzul Quran agar sebuah masyarakat itu tidak akan lupa keistimewaan nuzul Quran. Masyarakat juga boleh membuat aktiviti menghayati nuzul Quran di masjid atau surau seperti halaqah Quran dan juga sebagainya. Manakala yang ketiga, dari segi negara pula ialah sebuah negara itu perlulah menghebahkan kepada masyarakat program-program sambutan nuzul Quran melalui media seperti televisyen dan juga internet. Perkara ini secara tidak langsung dapat menarik minat umat Islam untuk menyertai program-program ibadah. Akhir sekali, kita juga boleh menghasilkan jurnal peristiwa nuzul Quran dan menyebarkannya kepada masyarakat awam. Perkara ini akan menarik minat masyarakat dalam mengetahui lebih lanjut tentang sejarah penurunan Al-Quran. Kesimpulannya di sini, kita sebagai umat Islam mestilah tahu dan ingat akan peristiwa penurunan kitab panduan hidup kita iaitu nuzul Quran agar kita dapat lebih memahami isi kandungan dan menjadi umat Islam yang berilmu. Berakhir sudah penerangan kami bagi tajuk Nuzul Al-Quran. Semoga apa yang disampaikan dapat membantu anda semua dalam memahami tajuk ini. Sekian, terima kasih.